tentang perkembangan pembangunan vaksin COVID-19 dalam negara. Jadi pada waktu ini kita mengalu-alukan bersama-sama dengan yang berhormat Tuan Haji Ahmad Amzad Hashim, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tapi tentulah YB ketawa dah. YB dah ketawa dah. Kali kedua bersama-sama dengan kita sebenarnya di Penamaan Radio. Jadi terima kasih YB setiap kali kita mengundang YB sudi untuk hadir. Dan sebelum ini kita cerita genom macam tu kan. Dan sekarang ini tentang vaksin. Sebut vaksin YB netizen. #vaksin penuh di Twitter, Instagram, Facebook, semua cerita vaksin. Di WhatsApp pun sama. Betul, banyak persoalan lah yang diutarakan oleh vaksin. Jadi kita mulakan dahulu. Kita nak tahu apa itu vaksin dan kenapa pentingnya untuk masyarakat kita ni untuk ambil vaksin COVID-19 ni. Ya. Pertama sekali saya ucap terima kasih lah atas jemputan kali kedua oleh bernama kepada saya untuk tampil dan sekali lagi berkongsi sedikit maklumat lah. Vaksin memanglah ada satu isu yang sedang diperkatakan oleh semua, sehingga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, kalau sebelum ni kita banyak bercakap pasal innovation dan sebagainya, tiba-tiba orang kata macam saya ni Timbalan Menteri Vaksin. Sebab kita banyak menjawab, malah di Parlimen pun kebanyakan soalan yang ditujukan kepada Mosti banyak menjurus kepada isu berkait dengan soal vaksin. Seperti mana yang kita ketahui, ada masalah COVID-19 ni adalah satu masalah yang besar sebenarnya di seluruh dunia, melibatkan lebih daripada 83 juta umat manusia yang dijangkiti, melibatkan kematian lebih daripada 18 juta, tak salah saya. Negara-negara yang besar seperti Amerika pun dalam keadaan yang dilanda dengan teruk masalah COVID-19 ini, dan menyebabkan situasi yang membabitkan kehidupan yang berubah begitu sekali di seluruh dunia. Vaksin adalah sentiasa menjadi kaedah penyelesaian bagi menangani isu-isu pandemik. Pandemik ni wabak penyakit apabila melanda dunia. Saya ingat kali terakhir dalam tahun 1918 apabila dunia dilanda Spanish flu ketika itu. Yang saya boleh terangkan sikit berkenaan dengan vaksin ni, pertama kita kena faham badan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dengan sistem pertahanan badan yang semula jadi, iaitu apabila setiap kali badan kita dihadapkan dengan benda asing, misalnya kuman-kuman tertentu, maka badan kita akan memberi respon dengan mengeluarkan apa yang disebut sebagai antibody. Tapi sebelum daripada dia boleh memberi respon, bahan tu perlu ada dulu di dalam badan kita. Setengah-setengah bahan itu tak ada masalah, dia boleh hadir dalam badan kita secara semula jadi, dijangkiti dan sebagainya. Bila dijangkiti baru kita keluarkan antibody bagi bahan-bahan yang mungkin penyakit yang tidak serius. Tapi bagi penyakit yang serius, sekali jangkit kita boleh mati karenanya. Takkanlah kita nak biarkan macam tu saja. Maka di dalam ilmu perubatan telah ditemui, sebenarnya ini adalah ciptaan daripada tamadun perubatan dalam Islam itu sendiri. Apabila Ibnu Ar-Razi menemui bahawa sebenarnya penyakit hakikatnya berpindah daripada kepada manusia ni disebabkan oleh mikroorganisma kuman. Maknanya penyakit ni puncanya adalah kerana kuman. Kemudian diikuti Ibnu Sina yang mencipta kaedah vaksinasi itu sendiri, iaitu meletakkan kuman di dalam badan manusia supaya kuman yang dilemahkan, supaya badan kita memberi respon terhadap kuman itu dengan mengeluarkan antibody. 700 tahun selepas itu barulah Edward Jenner daripada England bawa kaedah ini yang ditemui di negara Islam dan memperkenalkan dan dimodernkan yang kita sebut sebagai vaksin pada hari ini. Jadi vaksin ni secara umumnya adalah bahan yang membantu mencegah sesuatu penyakit
seperti mana yang saya sebut tadi lah, bahan yang diperkenalkan untuk membolehkan badan kita memberi respon, mengeluarkan antibody. Baik, sebut tentang vaksin, kalau kita tengok laporan hari ini antaranya apa yang berlaku di Amerika Syarikat, 4 juta rakyat sudah menerima vaksin setakat berita ini disiarkan tadi. Di India, frontliner telah pun mula diberikan vaksin, walaupun sebenarnya melaporkan bahawa ada sedikit kelewatan. Tapi rakyat Malaysia tertanya-tanya, YB, mana kita punya tak boleh sabar, walaupun kita melihat kepada suku pertama tahun ini kita menjangkakan vaksin akan tiba. Tapi lambat sangat. Saya tolong tanyakan YB. Soalan yang bagus sebenarnya. Seperti mana yang kita ketahui, Malaysia asalnya, saya ingat masa dalam bulan Mac kita antara negara-negara yang di Asia ni, antara negara yang pada ranking yang tinggi juga pada masa tu dari segi jangkitan COVID-19 ini. Dan negara Amerika pada waktu tu mula dalam masa yang sama terkena dengan teruk dari segi COVID-19. Walau bagaimanapun di dalam sekitar bulan, saya ingat bulan dalam beberapa bulan yang lalu sebelum gelombang selepas daripada Sabah, apabila kita semakin tiba-tiba kita gelombang itu naik, negara kita dalam keadaan yang sebenarnya dalam keadaan antara yang terbaik dari segi menangani COVID-19. Sehingga pada ketika itu, apabila di dalam proses perundingan berkait dengan vaksin, di mana kita membincangkan dengan beberapa syarikat pengeluar vaksin supaya sebahagian daripada ujian klinikal yang nak dibuat, sebab penting ujian klinikal ni dibuat kepada rakyat kita sendiri. Sebab apabila ujian klinikal dibuat kepada rakyat kita sendiri, kita akan mendapat kepastian yang lebih bahawa vaksin ini kita dah uji kepada rakyat kita memang betul-betul sesuai untuk rakyat kita. Tetapi dikarenakan oleh Malaysia ketika itu tidak mempunyai pesakit yang cukup, menyebabkan syarikat-syarikat yang mengeluarkan vaksin memilih ke lokasi-lokasi yang mempunyai bilangan kes yang lebih besar. Yang pertama yang saya boleh beritahu adalah bahawa kita telah memulakan langkah bagi perolehan vaksin ini lebih awal. Tetapi dalam masa yang sama, Malaysia tidak mahu menggadaikan dari segi bukan menggadaikan, apa yang saya perlu sebut, merisikokan secara berlebihan dari segi aspek keselamatan dan keberkesanan vaksin yang diperkenalkan kepada rakyat kita. Maka kerana itu kita ikut betul-betul kaedah dari segi mesti mengikut kelulusan kawal selia yang ada di dalam negara kita di bawah NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, dan juga mesti disertakan data-data klinikal yang diminta kepada semua yang menyediakan. Yang boleh saya umumkan setakat ni di dalam dunia, daripada 15 buah syarikat pengeluar yang telah pun berada di fasa 3 ujian klinikal, sebanyak 5 calon vaksin telah mendapat kelulusan penggunaan secara kecemasan. 5 yang dapat. Yang kita umumkan setakat ni, misalnya Pfizer adalah antara calon vaksin yang telah diluluskan untuk penggunaan secara kecemasan di negara-negara seperti Bahrain, Amerika dan beberapa negara yang lain. Baik, untuk anda yang baru bersama-sama dengan kami, kita bawakan kepada anda topik Jadi Fikir hari ini, perkembangan pembangunan vaksin COVID-19 dalam negara yang pakarlah untuk berbicara. Kita ada Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad Amzad Hashim bersama dengan kita. Dan kalau ada sebarang soalan di live Facebook, boleh saja tinggalkan soalan ataupun nak telefon lah, rasa macam nak cakap YB lah. Boleh. 0326 sudah 39. YB sangat terbuka tau, masa-masa je YB semua tentang vaksin boleh tanya. Tanya. Dan ni antara juga yang menjadi persoalan kepada netizen juga tentang harga vaksin ini, YB. Dan kita tahu ini juga turut dibincangkan sebelum ini oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin juga. Jadi kita nak tahu juga, ada yang kata macam harga mahal lah kan, ataupun berpatutan sebenarnya. Jadi mungkin walaupun sedikit, kita nak bagi percuma, tempat orang sebut juga tahu juga. percuma ni kena saya bagi ni. Sebab dia kata macam, boleh tak saya nak ambil 2 kali? Oh, nak 2? Saya risau sangat. Kalau boleh 2 kali ganda.
Biar vaksin ada dalam badan katanya. Ini netizen kita tolong tanyakan. Ya. Pertama sekali saya kena buat pembetulan sikit tu. Istilah pakar vaksin tu tak boleh lah. Sebab saya bukan pakar dari segi vaksin, tapi dari segi proses yang di dalam kementerian ni memang ia melalui MOSTI. Sebahagian ada sebab MOSTI kerajaan menubuhkan satu jawatan kuasa yang dinamakan sebagai jawatan kuasa akses vaksin yang bertanggungjawab untuk tujuan merunding, mencari kaedah dan sebagainya program imunisasi berkait dengan vaksin ini, menentukan vaksin mana yang sesuai dan sebagainya. Jadi jawatan kuasa ni dipengerusikan secara bersama oleh YB Khairy Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, dan juga YB Datuk Seri Adham Baba, Menteri Kesihatan. Dan di bawah jawatan kuasa ini ia melibatkan pelbagai agensi dan pihak yang berkepakaran khusus yang selayaknya untuk membincangkan dan meneliti, memperhalusi segala aspek berkaitan dengan perolehan vaksin ini. Jadi berhubung dengan isu yang dibangkit, harga tentang nak dua terus. Saya perlu umumkan pada ketika masa permulaan proses penyediaan belanjawan yang lalu. Jadi ketika itu kerajaan Malaysia mengambil pendekatan bahawa vaksin ini adalah satu perkara yang sangat penting di dalam membolehkan Malaysia kembali ke landasan means utama dari segi kesejahteraan rakyat, untuk melindungi rakyat. Maka kerana itu pencarian vaksin ini dianggap perkara yang sangat penting. Pada ketika itu kita tak tahu berapakah kos sebenar vaksin pada ketika itu. Tetapi dalam masa yang sama, melalui jawatan kuasa ini kita mencari maklumat ini di seluruh dunia. Maka kerana itu, bagi tujuan peruntukan di dalam belanjawan yang lalu, maka hasil daripada perundingan dan sebagainya, kita dapati secara puratanya kos bagi setiap orang kita anggarkan di dalam lingkungan $21 Amerika ketika itu, untuk setiap orang. Jadi kerana itu kita beritahu anggaran kos ketika itu adalah dalam lingkungan RM100, tidak lebih daripada RM100 untuk satu orang. Maka kerana itu belanjawan ketika itu 3 bilion, termasuk dengan pelbagai peruntukan lain yang berkaitan yang mungkin diperlukan. Setelah melalui proses perundingan dan sebagainya, maka alhamdulillah yang saya boleh umumkan, apa yang telah diumumkan oleh kerajaan setakat ini adalah harga yang terbaik yang telah dibentangkan. Ramai rakyat tidak faham bila kita sebut seorang tu, maknanya seorang tu bawah daripada 100. Bukan seorang bawah daripada 100 maksudnya satu dos tu 100. Bukan. Kebanyakan daripada vaksin yang perlu, dia akan mencapai tahap imuniti yang kita kehendaki setelah melalui proses suntikan 2 dos. Kebanyakan vaksin memerlukan 2 dos. Seperti mana plan imunisasi untuk bayi kita, kebanyakan dia perlu 2 dos. Dan saya rasa kebanyakan daripada pelajar-pelajar sains pun, saya aliran sains dulu, kita belajar biologi, vaksin dan sebagainya. Dia ada graf dia dari segi bagaimana kesan daripada suntikan pertama. Suntikan pertama dia akan sampai tahap tertentu antibody, kemudian dia akan menurun balik. Dia perlu suntikan kedua untuk membolehkan, barulah dia akan capai tahap pertahanan badan yang diperlukan. Jadi yang saya boleh maklumkan di sini, kebanyakan daripada vaksin yang ada di dalam dunia memerlukan suntikan sebanyak 2 dos. Dan di dalam Malaysia yang telah kita umumkan setakat ini, misalnya Pfizer, misalnya AstraZeneca, misalnya yang telah diumumkan juga baru ni, antara lain Gamaleya ni Sputnik 5, dan juga Sinovac, dan satu lagi CanSino. Semuanya memerlukan 2 dos, kecuali CanSino saya dimaklumkan mungkin 1 dos memadai. Jadi setakat ini yang kita umumkan 5 jenis vaksin ini. Jadi yang Pfizer ke apa, kebanyakannya adalah, jadi dari segi harga
harga baru ni yang dikatakan mahal sebenarnya saya tengok kerana ada beberapa kekeliruan. Pertama, dari segi pemahaman tentang kos untuk satu orang dengan pemahaman kos untuk satu dos. Berbeza lain. Kalau seorang 2 dos, harga dia separuh. Sebab tu saya pun tengok balik dari segi harga. Contohnya yang dibandingkan dengan Belgium misalnya, kalau saya boleh sebut, jumlah tempahan vaksin yang dibuat 35.5 juta dos. Jadi harga yang dibayar untuk 33.5 juta dos sebanyak 1.38 bilion. Jadi dengan rakyat diorang yang sebanyak 16.75, maka dia jadi atas satu orang sebanyak 82.4. Tetapi Malaysia yang kita telah umumkan sebanyak 2.05 bilion untuk rakyat di dalam lingkungan 83% sebanyak 26.5 juta, baru 77.35. Sebenarnya harga kita lagi murah. Sebab itulah masa sidang media yang dibuat di Mosti di dalam beberapa minggu yang lalu, Yang Berhormat Khairy Jamaluddin menyatakan kalau bolehlah kita nak umum kepada seluruh orang, kita dapat harga murah tahu. Yang menarik, kita dapat harga murah tahu. Tapi masalahnya seperti mana yang telah disebut, bukan Malaysia saja, seluruh dunia yang berurusan dengan syarikat-syarikat, bukan satu syarikat farmaceutical, semua syarikat farmaceutical tertakluk pada apa yang disebut sebagai non-disclosure agreement, perjanjian untuk tidak mendedahkan maklumat-maklumat komersial yang terperinci berkait dengan pembelian yang berkenaan. Maka kerana itu kita cuma boleh kata, kamu beritahu berapa harga tadi, harga Belgium sekian-sekian angka. Kita boleh kata kita beli lagi murah daripada itu, bolehlah. Walau bagaimanapun di dalam sidang media, Khairy Jamaluddin, menteri saya yang lalu, kita beritahu walau bagaimanapun sekiranya Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam PAC mahu mendapatkan pengesahan, walaupun tidak ada aduan ke apa, kita menawarkan diri. Kita menawarkan diri, kita boleh benarkan PAC untuk meneliti dokumen. Di situ PAC akan dapat tahu harga yang sebenar. Tetapi PAC pun tertakluk juga kepada non-disclosure agreement. Sebab takut nanti berlaku macam di Belgium, ia menyebabkan satu situasi yang tidak menyenangkan semua pihak. Baik, dikala kita sedang menantikan juga vaksin untuk suku pertama tahun ini 2021 sehingga Mac YB, kita harap lebih awal kerana risau juga sekarang ni dah banjir Kuala Terengganu. YB macam ni okey Kuala Terengganu 2 hari bulan dah itu tu. Teruk kan? Kemudian lepas tu diikuti oleh Kemaman, dan saya terkejut bila tengok keadaan yang berlaku di Kota Tinggi, di Kuantan. Saya pantau semalam kalau ada pun di Terengganu masalah hentaman ombak yang begitu kuat merosakkan pantai sebelah kaki yang sebut Miami Beach. Miami Beach Terengganu. Itu yang berlaku. Jadi kita harap dapat vaksin cepat, sebab orang duduk di pusat pemindahan sementara ni pun agak risau juga. Ialah dalam keadaan kecemasan, kadang-kadang kita cenderung untuk terlupa dari segi SOP. Betul? Dan sebagainya. Itulah. Ya, YB. Okey, baik. Dan bila cerita tentang vaksin ini juga, ini tentang sensitivity masyarakat ataupun umat Islam sendirilah tentang hukum penggunaan vaksin ini. Mungkin YB boleh kongsikan sedikit untuk pendengar-pendengar kita di Bernama Radio ini. Ya. Saya di dalam proses perolehan vaksin ini di bawah JKJAV, kita telah melibatkan daripada awal institusi yang menjaga dari segi kepentingan umat Islam, iaitulah JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan saya sendiri dan juga Yang Berhormat Khairy Jamaluddin sentiasa berhubung rapat dengan Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama, bagi sentiasa mendapatkan panduan supaya kita faham negara kita mempunyai majoriti umat Islam, dan majoriti umat Islam adalah stakeholder yang sangat penting dipelihara dari segi syariah compliance berhubung dengan vaksin yang kita mahu boleh untuk tujuan terutama sekali COVID-19 ini. Cuma yang saya boleh sebut dari segi isu vaksin dan hukum syarak, sebenarnya telah melibatkan Jawatan Kuasa Fatwa sejak tahun 1988 lagi.
sejak tahun 1988 pelbagai fatwa telah dikeluarkan oleh pelbagai muzakarah fatwa kebangsaan dan juga fatwa di peringkat negeri-negeri banyak dikeluarkan. Jadi untuk khusus berkait dengan vaksin COVID-19, baru lagi di dalam tak salah saya minggu lepas hukum fatwa berkait dengan vaksin COVID-19 telah pun dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, sembah maklum kepada Seri Paduka Baginda berhubung dengan keputusan Jawatankuasa Fatwa dan juga diselarikan dengan hukum-hukum fatwa yang dikeluarkan di peringkat fatwa di peringkat dunia. Maknanya kita menselaraskan fatwa itu bukan di Malaysia saja, juga dengan merujuk keputusan fatwa yang telah dibuat oleh institusi hukum yang diiktiraf di peringkat dunia, yang antara lain kalau saya boleh sebut intipati fatwa itu adalah menghukumkan bahawa vaksin COVID-19 ini adalah harus. Maknanya tak ada salahnya, maknanya untuk umat Islam menerimanya, dan di dalam keadaan tertentu diwajibkan kepada mereka yang ditentukan oleh kerajaan. Maknanya bagi mereka yang kerajaan tentukan mesti wajib, maka adalah hukumnya wajib. Itu adalah fatwa yang sangat jelas sebenarnya, yang telah disembah maklum kepada Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong untuk dimaklumkan kepada rakyat. Baik, jadi tentang hukum jangan risau, pastinya kita akan memastikanlah semuanya selamat. Betul. Kalau saya boleh tambah sikit. Silakan. Kalau saya boleh tambah sedikit lagi. Ramai orang mungkin terkeliru dari segi perbahasan hukum berkait dengan vaksin, berkaitan dengan pada masa mula-mula dulu vaksin-vaksin yang terdahulu dikaitkan dengan penggunaan bahan daripada najis, daripada bahan daripada sel haiwan dan sebagainya. Ramai yang tidak tahu bahawa di dalam proses penghasilan vaksin untuk COVID-19, dia bukan teknologi yang sama digunakan untuk penghasilan vaksin-vaksin yang zaman-zaman dulu. Kalau zaman dulu dia mengambil keseluruhan sel dan sebagainya. Dalam penghasilan vaksin COVID-19 tiada sel haiwan yang digunakan. Sebahagiannya misalnya dalam kes Pfizer dan sebagainya adalah teknologi penggunaan apa yang disebut sebagai mRNA, yang kata orang macam buat masuk macam sensor je lah, buat masuk ke dalam kita. Bukan sensor, nak sebut sensor chip ni kalau chip ni kan orang faham lain pula, bukan chip. Kan orang kata benda lain pula, buat dia bukan chip. Dia cuma untuk beri isyarat kepada macam saya beritahu tadi. Vaksin ni proses asalnya buat masuk kuman dalam badan kita, kuman yang dilemahkan, supaya lepas tu kerana kuman itu berada dalam badan kita beri respon. Tapi kalau kita boleh buat masuk bukan kuman, tapi yang isyarat saja. Isyarat yang beritahu inilah kumannya. Kalau kuman ni masuk, kita bunuh. Jadi kita keluarkan antibody. Jadi pasal apa nak masukkan kuman? Jadi tak perlu masukkan kuman, you perlu buat masuk isyarat saja. Masukkan kod itu saja. Dan kod ini tidak masuk pun di dalam kita punya nucleus cell. Dia tak merubah DNA kita, tak ubah, dia duduk di luar. Jadi kan itu yang ada kata sampai macam memprogram balik DNA kita, tak betul. Dia tak sampai pun di dalam DNA kita. Terlalu jauh pandangan mereka, Hebat. Sebab tu kita selalu sebut, apabila kita tidak tahu tentang sesuatu, tanyalah mereka yang pakar. Mereka yang pakar. Saya rasa ilmu berkait dengan mikrobiologi ni di peringkat sekolah pun ajar dari segi nukleus duduk kat mana, bahagian luar kat mana. Jadi vaksin ni yang mRNA dia duduk kat luar, dia bukan duduk kat dalam. Dia tak kacau kita punya nukleus sel kita yang utama tu. Baik. Kita nak tahu secara ringkas, sekarang kita menerima menantikan kehadiran vaksin dari luar negara. Tapi bagaimana dengan pembangunan vaksin dalam negara? Ada usaha ke arah itu? Ya. Antara langkah pertama yang diambil oleh MOSTI ketika isu ini berbangkit adalah usaha untuk membolehkan supaya
vaksin ini dapat dihasilkan di dalam negara kita. Kita melihat semua fasiliti yang ada di dalam negara kita, baik yang dimiliki oleh kerajaan maupun oleh sektor swasta. Malangnya kesimpulan yang diperolehi, yang dibuat selepas mengaudit semua kemudahan dan kepakaran yang ada, kita dapati kita belum mempunyai kemampuan untuk membolehkan negara kita mengeluarkan secara sendiri vaksin COVID-19 di dalam tempoh yang diperlukan. Maka kerana itu kita cuma ada mempunyai keupayaan untuk menghasilkan vaksin haiwan saja. Maka kerana itu kita terpaksa berunding dengan syarikat-syarikat negara-negara yang terlebih dahulu membangunkannya. Tapi dalam masa yang sama tidak bermaksud kita menganggap tidak penting. Malah ianya sangat penting. Lebih-lebih lagi apabila berlaku pandemik macam ini, kita rasa benda ni adalah perkara yang perlu disegerakan. Maka kerana itu, di dalam kebanyakan perundingan kita berhubung dengan vaksin yang kita di dalam proses perolehan ini, kita telah membincangkan supaya sebahagiannya melibatkan proses yang dipindahkan di dalam negara kita. Ada sebahagian dan betul-betulan sebagai penghilangan di dalam negara bagi membolehkan usaha pemindahan teknologi ini berlaku. Dalam masa yang sama, kerajaan juga melalui MOSTI misalnya, kita mengeluarkan pembiayaan misalnya kepada TIDRAC di Mesti Malaya. Dia ada usaha untuk membangunkan vaksin secara sendiri. Kita tidak menaruh harapan yang tinggi ia sempat dihasilkan di dalam tempoh terdekat. Tetapi kita memberikan dana untuk membolehkan usaha ini diteruskan supaya satu ketika nanti kita akan dapat dari segi kepakaran untuk menghasilkan vaksin secara sendiri. Ya, betul. Itu dia pelan jangka masa panjang Kita harap tak terlalu panjang lah. Tak terlalu panjang. Sudah ada panjang. InsyaAllah. Okay, baik. Dan antara lain juga mungkin kita boleh kongsikan mesyuarat jawatan khas jaminan akses vaksin COVID-19 juga kabarnya pada Khamis ini YB? Ya. Tentang mesyuarat jawatan khas jaminan akses vaksin COVID-19 yang juga kabarnya akan dipengerusikan secara bersama dengan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baber. Jadi perkembangannya boleh dapati, saya suka apa yang YB sebut tadi, dapatkan maklumat kepada mereka yang pakar dan tahu. Betul. Dan jangan kata chip-chip ke apa, semua tu tak ada. Saya tolong ini saya perlu sebut. Saya minta ruang sikit untuk disebut. Kebanyakan daripada secara umumnya masalah penolakan vaksin di dalam negara kita tidaklah besar mana. Kalau ikut data dari segi sistem pelan imunisasi yang di bawah KKM, dari segi penolakannya antara 3 hingga 5% saja. Golongan yang disebut anti-vax. Yang banyaknya adalah kebanyakannya adalah menerima. Dan ada satu kumpulan lagi yang disebut sebagai vaccine hesitancy group, yang was-was. Yang was-was. Kebanyakan yang was-was berpunca daripada maklumat-maklumat yang disebarkan oleh yang 3%, 5% ini. Yang merujuk pada Google dan sebagainya. Saya bagi contoh yang klasik lah. Contohnya, baru ni ada keluar satu video seorang nurse kena cucuk tu, kemudian lepas tu dia pengsan apabila dicucuk. Jadi yang keluar dalam bahasa putihnya pass out during vaccination. Orang kita ni kadang-kadang bahasa putih tak pandai sangat. Jadi bila pass out dia kata mati. Jadi orang tak boleh nak beza pass out dan pass away lain. Pass away. Jadi sedangkan tak sampai setengah jam lepas tu bila jururawat ini sedar, dia beritahu sebenarnya dia dah 6 kali, setiap kali cucuk dia pengsan. Dia bukan masalah berkait dengan vaksin. Begitu juga masalah jarum mungkin. Jadi banyak berita yang disensasikan. Sedangkan kalau saya boleh sebut, di dalam banyak-banyak vaksin yang sedang dipertimbangkan, vaksin yang dipilih oleh Malaysia adalah vaksin yang memang misalnya Pfizer adalah dicatat sebagai yang mempunyai efikasi, keberkesanan paling baik. Diiktiraf di seluruh dunia. Dan mempunyai risiko paling rendah sekali. Jadi yang kita ambil adalah yang terbaik, yang mempunyai risiko paling rendah sekali. Baik, jadi jangan risau. Yang terbaik sebenarnya untuk rakyat Malaysia. Tapi itu saja waktu kita ada. Kita datang lagi sekali lepas ni untuk cerita pula tentang vaksin-vaksin lain. Sebenarnya terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada YB Tuan Haji Ahmad Amjad Hashim, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi bersama dengan kami. Terima kasih YB. Untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Kajang FM